Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. سهل لنا ويسر علينا افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمة منك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita dan diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita berada sehingga ke akhir Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan sepanjang hari di dalam bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting, amalan itu tidak terhenti berakhir pada akhir Ramadan. Kita nak teruskan di dalam bulan-bulan yang lain, hasil daripada kesungguhan, komitmen kita, konsisten kita di dalam kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan itu, kita nak teruskan di dalam bulan-bulan yang lain. Baik, pada tengah hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan kaitan dengan tajuk kelebihan ataupun puasa 6, ganjarannya setahun. Jadi bila kita dah selesai puasa, Allahumma shalli ala Muhammad, bila tiba Syawal, Syawal pun pakat duk menanti nak tunggu hari Jumaat ke hari Sabtu. Jadi bila tiba Syawal, antara amalan yang boleh kita lakukan, yang dianjurkan untuk kita laksanakannya, ialah dengan melakukan puasa, ibadah puasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal. Hal ini tuan-tuan sekalian disebut dan diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan keistimewaan dan kelebihan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, iaitu kelebihannya bersamaan, pahalanya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Siapa yang puasa 6 rugilah. Siapa yang tak puasa 6, kerana ganjaran pahala dia bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahri, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti pula dengan puasa 6 pada bulan Syawal. Ini Nabi sebut puasa 6 sittan min Syawal, diikuti pula dengan puasa 6 di dalam bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, ini kelebihan dia, ini ganjaran dia. Nabi kata maka dia seperti berpuasa selama setahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
Di dalam mensyarahkan hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahawa hadis ini menjadi dalil dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga Hambali dan juga Daud Az-Zahiri, bahawa disunatkan untuk berpuasa 6 di dalam bulan Syawal, manakala fadilat seumpama berpuasa sepanjang tahun adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang lain, yang mana menyebut, Nabi sebut bahawa setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Itu kebaikan yang kita buat. Maka berpuasa ibarat berpuasa sepanjang tahun. Pahala berpuasa seperti sepanjang tahun itu diibaratkan dengan apa? Dengan setiap amalan kebaikan yang digandakan dengan 10 kali ganda. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan. Maknanya tuan-tuan sekalian, 30 hari pada bulan Ramadan digandakan dengan 10 kebaikan bersamaan dengan 300. Dan puasa sunat Syawal 6 hari, puasa sunat Syawal 6 hari bergandaan dengan 10 kebaikan bersamaan dengan 60. Ini bermakna keseluruhan jumlahnya itu ialah 360, dan daripada perkiraan inilah tuan-tuan sekalian dikatakan seumpama berpuasa sepanjang tahun mengikut kiraan Hijriyah. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Baik, berbalik kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bila Nabi kata, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyami dahri. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 di dalam bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Kita lihat kepada syarah hadis ini, tuan-tuan sekalian. Hadis ini adalah merupakan satu galakan kepada amalan berpuasa 6 hari selepas daripada hari raya Aidilfitri. Hari raya pertama tak boleh puasa, haram kalau kita puasa hari yang pertama Syawal. Ustaz, saya semangatlah nak puasa lagi lah, 1 Syawal pun saya nak puasa juga, tak boleh. Tak boleh. Waktu yang diharam kita berpuasa 1 Syawal tak boleh puasa. Selepas daripada itu kita akan mula dengan puasa 6. Namun yang menjadi menariknya dalam kita membincangkan hadis Nabi SAW ini, tuan-tuan sekalian, Nabi pernah melarang satu orang sahabat. Nabi pernah melarang satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhum. Melarang apa, tuan-tuan? Abdullah bin Amru ni dia nak puasa setiap hari. Bila dia nak puasa setiap hari, Nabi SAW melarang daripada melakukan perbuatan tersebut. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud kana yasumu nisfad dahri. Nabi kata puasa yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat ibadat ni, kita nak buat ibadat yang Allah Ta'ala paling suka, yang Allah Ta'ala suka dekat kita, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata puasa yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasa Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam baginda selalu berpuasa selama setengah tahun, ataupun puasa sehari, esok tak puasa, selang sehari. Selang sehari. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu, dia bertegas untuk berpuasa setiap hari.
Dia nak puasa juga setiap hari. Kenapa? Kerana dia merasakan dirinya mampu untuk berpuasa setiap hari. Dia nak buat juga berpuasa setiap hari untuk melakukan ibadah tersebut. Maka tentu sekalian sudah tentu para sahabat seperti beliau sentiasa ingin memperbanyakkan amal ibadat. Semua nak buat yang terbaik. Semua nak buat ibadat yang terbaik, nak buat ibadat yang paling banyak. Namun kita kena ikut petunjuk daripada Rasulullah, kan? Ada sahabat bila dia kata dia nak puasa setiap hari, Nabi ada yang datang nak bangun solat malam setiap malam, tahajud, tak mau tidur. Ada yang tak mau berkahwin, tak mau menikah. Nabi kata aku pun manusia macam hangpa juga. Nabi ada kala Nabi solat, ada kala Nabi rehat, Nabi tidur, Nabi berkahwin. Kita nak buat lebih daripada Nabi, tak mau kahwin. Nak bangun setiap malam, tak mau tidur. Nabi pun rehat, Nabi tidur. Setiap hari dia nak puasa. Nabi ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Hebat sangatkah kita daripada Nabi? Tu sebab tu bila nak buat ibadat, jangan lebih-lebih. Ikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap waktu semangat itu, tuan-tuan sekalian, waktu kita bersungguh-sungguh nak buat tu, nanti dia akan ada waktu kita down. Dia mai waktu tak semangat. Takut waktu tak semangat itulah kita akan tinggal semua. Mulakan dengan yang sedikit. Sedikit yang boleh kita buat, kita konsisten, kita istiqamah, itulah yang paling baik. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kana ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuh. Kata Aisyah, amalan yang paling disukai. Kita nampak tak? Kita duk bincang tentang amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, yang dapat dilakukan secara berterusan, konsisten dan istiqamah oleh pelakunya itu. Dari riwayat hadis yang lain sebut wa in qalla, walaupun sedikit. Dia kata, ustaz, setiap malam saya tak solat banyak, tapi 2 rakaat je tahajud, tapi setiap malam dia buat. Apa lagi? Sedekah tak banyak, setiap kali datang masjid surau, sedekah subuh RM1 je tuan-tuan, tak banyak, tapi setiap hari dia buat. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran kita. Mungkin dia tak baca 1 juzuk, 5 juzuk sehari, tapi dia baca sehari 1 muka surat, tapi setiap hari dia baca. Dia boleh buat walaupun sikit. Sikit yang kita boleh buat, kita berterusan, itu lebih baik. Qalilun daimun khairun min kathirin munqati. Sikit yang boleh kita buat secara istiqamah, secara berterusan, itu lebih baik daripada banyak yang kita buat tapi terputus-putus, kita tak boleh nak kekal istiqamah. Itu yang amalan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, manusia ni antara sifat yang ada pada diri manusia, dia cepat putus asa, terutama dalam hal perihal berkaitan dengan ibadat. Maka sebab itulah ibadat ini kita kena ikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut kemampuan. Dan nama manusia itu sendiri An-Nas. An-Nas itu tuan-tuan sekalian diambil daripada perkataan bahasa Arab Nasya. Nasya maknanya lupa. Oleh kerana manusia ini cepat lupa, tak ingat, datang kuliah, datang masjid, dengar ceramah kuliah, balik rumah bini tanya, tadi pergi masjid ustaz ceramah kuliah apa? Dia kata panjang juga. Dak, bini kata bukan tanya panjang pendek, tadi duduk dalam masjid dengar kuliah setengah jam, 45 minit, sejam tu, antara isi kuliah apa yang ustaz sebut tadi apa dia? Tuan-tuan, dia jawab apa? Dia kata luah juga. Tak terjawab lagi. Sebab apa? Lupa. Tu hak duk main mengaji, hak duk main kuliah lupa, hak tak main innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan sekalian, jadi oleh kerana sifat manusia itu cepat lupa, maka agama suruh kita sentiasa ingat, mengingati dan memberikan peringatan, kerana manusia itu cepat lupa. Manusia cepat lupa.
Untuk apa? Untuk kita nak dapat satu semangat, satu momentum untuk kita terus istiqamah melakukan amal kebaikan ini, bukan sekadar terhenti di akhir Ramadan terus sekalian, akan kita dapat teruskan di dalam bulan-bulan yang lain. Subhanallah, di dah akhir Ramadan ni pakat balik kampung, bilangan Jumaah pun dah berkurangan tuan-tuan. Solat tarawih pun dah tak ramai semalam. Sebab apa? Sebab balik kampung. Beza dengan awal Ramadan, penuh tuan-tuan sekalian. Tok Bilal, Tok Siap kena bawa keluar tikar sejadah, tambah lagi dekat luar tu. Sebab apa? Bilangan jemaah terlalu ramai awal Ramadan. Standard tu setiap tahun, sehingga parking penceramah pun dipapau tuan-tuan sekalian. Nak cerita apa? Ramainya bilangan jemaah yang datang. Tapi bila akhir-akhir Ramadan, bilangannya semakin berkurangan tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak iman kita tu biar makin bertambah di akhir Ramadan. Pecutan yang tak akhir kena lagi laju. Ada orang dah akhir Ramadan dia seluruh dah tak solat tarawih, Quran yang dibaca dulu pun dah tinggal dah, semua dah jadi kurang dah, dia jadi dah down sikit tu. Semua nak buat persiapan untuk menghadapi satu Syawal tuan-tuan sekalian. Jadi amalan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tuan-tuan? Ialah amalan yang dapat kita laksanakan secara konsisten dan istiqamah walaupun sedikit. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi bila Abdullah bin Amr dia kata dia nak puasa juga setiap hari, dia rasa dia mampu untuk berpuasa setiap hari. Namun Nabi SAW Nabi menegaskan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan tengok apa pesanan Nabi. Nabi pesan kepada Allah bin Amr, fa inna li zawjika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan. Nabi kata, wahai Abdullah bin Amr, dengar sini, ni Nabi nak pesan. Nabi kata, kerana sesungguhnya isterimu mempunyai hak ke atasmu, dan tetamumu juga mempunyai hak ke atasmu, ke atas dirimu, dan wali jasadika alaika haqqan, dan jasadmu juga mempunyai hak ke atasmu. Semua ada hak kan tu sekalian. Jadi kalau nak bangun malam, setiap malam tak rehat, badan kita perlu rehat. Maka dengan rehat itu kita akan dapat satu kekuatan, kita boleh buat ibadat. Jadi kalau sepanjang malam bangun tak lena, setiap hari tak lena, oh tuan-tuan, dia bukan manusia biasa ni. Manusia yang biasa lena, dia akan rehat tu sekalian. Kita sehari, kalau sehari tak lena, malam tak lena, mata pun tuan-tuan jadi tak tentu hala dah tu sekalian. Tak boleh, kena lena, rehat. Mata sampai merah, bagi hak itu kepada dia. Kerana tubuh badan kita, Nabi kata, ada hak yang perlu engkau tunaikan. Bagi badan kita rehat. Dia nak bekerja, mata nak lihat, telinga nak mendengar, tubuh badan kita kena ada kekuatan, kena makan dan sebagainya tu sekalian. Ada hak yang perlu kita jaga. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain digantikan dengan tetamu. Tadi Nabi sebut wali zawrika alaika haqqan, dan tetamumu mempunyai hak ke atasmu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut anak. Maksudnya anakmu juga mempunyai hak ke atasmu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut fa innaka idza fa'alta dhalik hajamat 'ainak wa nafihat nafsuk li'ainika haqqun wa li nafsika haqqun wa li ahlika haqqun qum wa nam wa sum wa aftir. Satu pesanan Nabi yang sangat cantik tuan-tuan sekalian. Nabi kata, sesungguhnya jika kamu melakukan hal tersebut, kalau nak puasa juga setiap hari, tak mau tidur setiap malam, nak ibadat, nak qiyamul lail dan sebagainya tuan-tuan sekalian, Nabi kata jika kamu melakukan hal tersebut, matamu akan jadi cengkung. Apa dah? Mata akan jadi cengkung, dirimu akan jadi lelah, badan jadi tak larat. Sedangkan matamu mempunyai hak, dirimu mempunyai hak, dan ahli keluargamu mempunyai hak. Bangun, Nabi kata, bangun dan tidurlah, berpuasa dan berbukalah. Itu pesanan Nabi SAW. Jadi dalam ibadat ni kita ambil yang tengah-tengah, tak kurang dan tak lebih-lebih sangat tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bila Abdullah bin Amr mendengar
nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa tuan-tuan? Fasirtu ila alladhi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr, mataku menjadi seperti mana yang dikabarkan kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi besar kan. Setiap malam dia kata dia mampu nak buat ibadat, dia nak puasa setiap hari. Bila Nabi pesan, Nabi pesan dia betul. Kata Allah bin Amr, mataku menjadi seperti mana yang dikabarkan kepadaku oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku sampai pada usia tua, kata Abdullah bin Amr, aku berharap agar aku menerima keringanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Ini juga hadis sahih tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk kita memahami kekurangan dan juga keterbatasan kemampuan anggota tubuh badan kita dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ayat yang kita baca, tuan-tuan pun hafal, Quran sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Apa yang kita mampu kita buat. Atau sekalian, of course kalau yang wajib tu tak boleh tinggal lah. Jadi yang sunat kita perbanyakkan mengikut kemampuan kita. Contoh tadi dalam kita membaca Al-Quran, kita mulakan dengan apa saja ibadat dengan had yang paling minimum. Mulakan dengan sedikit. Ini perkara sunat lah. Quran setiap hari wajib baca 1 muka surat. Itu paling kurang, paling sedikit sekalian. Kemudian kita buat penambahan 2 muka surat, 3 muka surat, sehingga kita mampu untuk baca mungkin sehari 1 juzuk Al-Quran. Tapi mulakan dengan yang sedikit. Kita rasa insya-Allah mampu baca sikit, tambah lagi insya-Allah. Barulah kita buat dengan bilangan yang banyak. Tapi mulakan dengan yang sedikit. Muslimin muslimat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Maha Pemurah, Allah Ta'ala dengan sifatnya lagi Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sentiasa menginginkan, memberikan ganjaran yang besar buat manusia, sehingga diberikan ibadah yang fadilat kelebihannya itu menyamai amalan berpuasa selama satu tahun. Terus sekalian, dan ini juga kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikurniakan usia umur yang pendek, tapi amalan yang mereka lakukan boleh menyamai dengan mereka yang dikurniakan usia umur yang panjang. Itu hebat. Terutama di dalam bulan Ramadan, setiap amalan pahala kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah fadilat berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj menjelaskan hadis ini menjadi dalil bahawa puasa selama 6 hari pada bulan Syawal hukumnya adalah sunat. Dan para ulama turut menjelaskan bahawa afdal melaksanakan ibadah tersebut secara berturut-turut bermula daripada 2 sehingga 7 Syawal. Itu kalau boleh yang afdalnya. Kalau tak boleh, biasalah tuan-tuan sekalian, lepas hari raya ni open house banyak, nak pergi ziarah rumah sanak saudara, adik-beradik, rumah itu ini dan sebagainya. Orang buat jamuan hari raya, nak kena makan. Jadi yang afdalnya dia kata secara berturut-turut bermula daripada 2 sehingga 7 Syawal. Walau bagaimanapun, dia kata fadilat berpuasa selama setahun tetap akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan puasa 6 itu, meskipun dilakukannya pada hari-hari yang terakhir. Menarik untuk dikongsikan mengenai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkiraan para alim ulama mengenai bagaimana
fadilat setahun itu. Jadi bila siapa yang puasa 6, Nabi sebut sama seperti mana dia puasa selama setahun. Macam mana kiraan fadilat itu tu segala? Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata perkiraannya adalah seperti berikut. Puasa 30 hari. Puasa 30 hari pada bulan Ramadan ni, kata yang digandakan pahala tadi, kali dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan bersamaan dengan 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan sama dengan 10. Maka 30 hari dalam bulan Ramadan kali dengan 10 kebaikan, jadi bersamaan dengan puasa 300 hari. Itu dia punya jawapan dia. Dan puasa 6 hari pula, puasa 6 hari pada bulan Syawal juga kali dengan 10. Kali dengan 10 kebaikan, bermakna dapat dengan puasa 60 bersamaan dengan puasa 60 hari. Jadi total semua yang kita sebut tadi, jumlah semua ialah 360 hari, yani setahun. Itu cara pengiraan dia. Maka sudah tentu perkiraan ini dia kata disandarkan kepada hadis diriwayatkan oleh satu orang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu Ramadan bi 10 ashhurin wa siyamu 6 ayyamin bi syahrayn fadzalika siyamus sanati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Ramadan seperti 10 bulan dan puasa 6 hari, yakni di dalam bulan Syawal seperti 2 bulan, demikianlah puasa setahun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Quzaimah. Maka akhir sekali tuan-tuan sekalian, kita nak tengok hikmah digalakkan berpuasa 6 hari di dalam bulan Ramadan. Apa manfaat yang lain yang kita dapat daripada berpuasa pada 6 hari dalam bulan Syawal? Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu rahimahullahu taala menyebutkan ada 4 kelebihan bagi amalan berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal, selain daripada mendapat pahala setahun puasa seperti berikut. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, antara kelebihan puasa 6 ini ialah menampung kekurangan yang ada pada puasa bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan banyak kekurangan kita yang masih ada, mudah-mudahan dengan puasa 6 ini dapat menampung kekurangan tersebut. Dan juga kerana puasa Syaban, kerana puasa Syaban dan Syawal sama seperti solat rawatib menampung kekurangan yang ada pada solat fardu. Kemudian memastikan keampunan diperoleh seperti mana yang telah disebutkan di dalam hadis. Tanda puasa Ramadan diterima oleh Allah, para ulama berkata pahala bagi sesuatu kebaikan ialah kebaikan yang dilakukan sesudah itu. Dan kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali lagi, mendekatkan diri kepada Allah kerana amalan berpuasa terus dilakukan walaupun setelah habis tempoh untuk menunaikan fardu puasa di dalam bulan Ramadan. Ini di antara kelebihan yang ada di dalam puasa 6 di dalam bulan Syawal. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita meneruskan amalan soleh kita pada bulan Ramadan ini dengan kita berpuasa 6 hari di dalam bulan Ramadan seperti mana yang dinyatakan kelebihannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebanyak peringatan dan tazkirah yang ringkas ini ada manfaat dan ada kebaikan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.